Ketika hanya tinggal 11 hari sahaja lagi untuk jemaah haji berwukuf di Arafah, kita dikejutkan dengan insiden kren tumbang di Masjidil Haram. 107 orang disahkan terkorban manakala hampir 300 lagi cedera. 10 jemaah haji Malaysia cedera, 8 lagi belum dapat dikesan. Wartawan kami yang berada di Mekah bertemu beberapa jemaah haji Malaysia yang menyaksikan sendiri tragedi kren tumbang di Masjidil Haram. Dan kejadian berlaku masa saya baru solat sunat 2 rakaat, dapat 1 rakaat saja. Dan tiba-tiba berlaku peristiwa itulah. Saya ingatkan benda tu peti sebab saya tak nampak objek. Tapi setelah berlaku tu saya tengok sebelah orang berpusu lagi. Darah berlumuran dekat situ banyak. Ada yang tombang, jatuh. Saya nampak kepala pecah, kaki cedera parah. Saya pun sebab dan iba jadi panik . Batu dan bumbung tu jatuh. Dan lihat kelimpangan, kemudian yang ada cedera parah, nampak paha terkoyak tu, nampak macam kena bom lah. Saya beragak serupa kena bom. Saya pun tarik, kebetulan saya pun panik, saya takut bangunan teruntuh. Saya tarik, ada jemaah daripada Thailand, saya bawa ke belakang, kemudian saya arahkan yang mana ada yang boleh, saya suruh ke bahagian sa'i. Jadi sebab mungkin saat itu saya berikan tempat yang selamat sikit daripada yang di tempatnya. Kemudian saya patah balik masuk, saya tengok jemaah kita lah. Sudah bunyi kuat kan. Dia punya simen tu goyang, bergegar lah. Memang bergegar. Lepas tu sejadah pun tinggal, terus lari kat bawah tempat sa'i. Dah sampai tempat sa'i, baru toleh ke belakang. Ada tak turun tak? Tengok ada panggil dia, terus pergi ke tempat selamat lah. Doa je lah. Doa istighfar. Memang kita berpegangan tangan lah, memang cemas lah. Baik, saudara, berikut senarai nama 10 jemaah haji Malaysia yang cedera dan 8 lagi yang masih belum dapat dikesan yang dikeluarkan pihak tabung haji. Wartawan kami di Mekah, Syahril Sarapudin, ketika ini secara langsung di talian. Baik, Syahril, adakah apa-apa perkembangan berhubung dengan 8 jemaah Malaysia yang belum dapat dikesan setakat ini, Syahril? Baik, terima kasih Fatil dan juga Muni di studio. Ya, tadi telah pun kita sama-sama saksikan paparan 10 rakyat Malaysia ataupun jemaah Malaysia yang cedera dan juga 8 yang masih hilang. Buat masa ini tiada sebarang laporan terbaru sebenarnya mengenai kecederaan maupun kematian yang melibatkan jemaah haji Malaysia yang diterima, dan kini kesemua jemaah negara yang terbabit kami telah pun melawat mangsa-mangsa yang berada di klinik kesihatan di Abrash Al-Janidriyah, dan secara keseluruhannya berada dalam keadaan stabil, hanya mengalami kecederaan fizikal, dan pastinya mereka kini berada di bawah jagaan rapi pasukan perubatan. Dan kalau saya boleh maklumkan, daripada keseluruhan jemaah yang terbabit, seorang masih lagi ditempatkan di Hospital Raja Abdul Aziz, Hospital Raja Faisal, seorang jemaah, Hospital An-Nur, seorang jemaah, dan juga pusat rawatan tabung haji 6 orang jemaah secara keseluruhannya, manakala seorang jemaah telah pun dibenarkan pulang ke bilik penginapan, menjadikan hanya 9 lagi jemaah
yang masih lagi dirawat pada ketika ini. Seperti mana yang dilaporkan sebelum ini, seramai 6 jemaah haji Malaysia yang masih lagi belum dapat dikesan pada hari ini setelah semakan dilakukan bilik ke bilik di setiap maktab penginapan, didapati 2 lagi jemaah masih lagi hilang, dan seperti yang kita sedia maklum telah pun dimaklumkan nama seketika tadi menjadikan jumlah keseluruhan 8 orang jemaah, iaitu 3 lelaki dan juga 5 wanita yang masih lagi hilang. Apapun pemantauan kami pihak media di sekitar Mekah pada hari ini, pastinya 3 pasukan telah pun digerakkan secara berperingkat-peringkat sebenarnya sejak pagi sehinggalah ke saat ini. Setiap masa terdiri daripada pasukan Peronda, pasukan kebajikan dan juga pasukan perubatan. Pasukan Peronda dan kebajikan mencari ataupun mengesan jemaah yang hilang di sekitar Masjidil Haram dan juga kawasan-kawasan sekitar. Manakala pasukan perubatan telah pun digerakkan ke semua hospital tempatan di Arab Saudi ini. Mungkin juga kalau ada jemaah Malaysia yang dibawa ke hospital di sekitar Arab Saudi, mereka juga mengesan mereka di situ. Dan juga pada hari ini, Fatil dan juga Sri Muni, kalau saya boleh maklumkan, keadaan cuaca di Mekah pada ketika ini memang agak baik sekali. Jadi pihak tabung haji juga mengingatkan semua jemaah yang akan ataupun yang sentiasa pergi ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah, untuk sentiasa peka sebenarnya dengan setiap arahan semasa, kerana mereka tiada halangan untuk ke masjid pada hari ini. Apapun keadaan di sekitar Masjidil Haram, terutamanya di kawasan kren tumbang itu masih lagi ditutup, dan kren tersebut masih lagi tidak dialihkan pada ketika ini. Dan juga kawasan Mataf, iaitu kawasan tawaf di tingkat 2 dan juga tingkat 3 pun masih lagi ditutup pada masa ini. Hanya lapangan di sekitar Kaabah di bawah, di dataran bawah sahaja dibenarkan untuk tawaf. Jadi mungkin keadaan agak sedikit terhad di Masjidil Haram. Jadi pihak tabung haji menasihatkan semua jemaah kita yang akan ke masjid untuk menunaikan ibadah sentiasa berhati-hati, jangan ke kawasan yang tidak dibenarkan. Jadi ini antara yang diingatkan sentiasalah oleh pihak tabung haji. Dan juga kalau pihak tabung haji mempunyai sebarang perkembangan lanjut, mereka akan maklumkan kepada kami, dan insyaAllah saya dan juga sahabat pelapor Yunus akan maklumkan segera kepada para penonton di TV1. Fatil, Murni. Ya, Syahril, kesan tragedi ini kepada penduduk kota Makkah secara keseluruhannya pada pemerhatian Syahril, bagaimana? Memang kalau nak dikatakan tragedi ini, seperti yang kita sedia maklum, angkanya pun agak mengejutkan kalau anda baca di blog-blog dan juga di Twitter rasmi pihak media tempatan Arab Saudi mengatakan angka korban 107 dan juga yang cedera 238, dan mungkin jika tidak diberi rawatan segera angka korban ini akan meningkat. Jadi ini antara tragedi yang begitu sukar diramal juga, kerana pada ketika ini juga pihak kerajaan Arab Saudi sendiri tak berkuasa sedang mencari punca tragedi ini berlaku. Dan juga kalau kita nak katakan juga di sekitar Masjidil Haram itu juga pengawasan ataupun pengawalan rapi oleh pihak tentera juga dibuat bagi memastikan kejadian ataupun keadaan sebegini tidak mengganggu jemaah haji yang datang dari seluruh dunia untuk beribadah, kerana Fatil Muni waktu untuk wukuf di Arafah hanya tinggal lebih kurang 10 hari saja lagi. Jadi pihak Arab Saudi juga tidak mahu tragedi sebegini mungkin mengganggu fokus jemaah haji untuk menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini. Ya, apa yang boleh dapat kita katakan, kita harapkan keluarga pada mereka yang terlibat dalam tragedi ini dapat banyak-banyak bersabar. Ini adalah ujian yang cukup besar ketika ibadah haji dijalankan di Kota Makkah. Kita percaya Syahril ada lebih banyak perkembangan yang akan dikongsi dalam program Salam Baitullah selepas Nasional 8 malam ini, Syahril. InsyaAllah dalam program Salam Baitullah nanti kami sebenarnya berkesempatan untuk secara eksklusif bersama dengan beberapa jemaah yang berada di klinik kesihatan. Saya sudah pun bersama mereka tadi. InsyaAllah malam nanti waktu di Malaysia kat sini, mungkin selepas solat asar nanti saya akan kembali ke klinik kesihatan tersebut untuk bersama menceritakan pengalaman mereka, Fatil. Pengalaman yang kalau saya dengar tadi memang nak menangis, tapi saya akan kongsikan dengan para penonton Salam Baitullah malam nanti, insyaAllah. Ya, kami di sini mendoakan keselamatan Syahril, Yunus Muhammad Noor dan juga juru kamera Muhammad Zamzi Othman yang
menjalankan tugas dalam suasana yang cukup menduga ketika ini. Betul. InsyaAllah. Baik, kita akan pastikan anda menonton Salam Baitullah selepas Nasional 8 untuk lagi perkembangan terkini. Apapun, Abdul Habib Lahman, 68 tahun, salah seorang daripada 8 jemaah haji Malaysia yang dilaporkan hilang dalam kejadian itu. Keluarganya berharap tabung haji terus berusaha mengesan jemaah haji terbabit. Dan isteri beliau, Rodiah Abdullah, 65 tahun dan 7 orang anak mereka turut berharap tabung haji akan memaklumkan sebarang perkembangan secepat mungkin kepada keluarga. Eloklah. Cakap elok dah, jangan cakap kasar dengan orang. Anak kedua Abdul Habib Hasnah, 35 tahun, berkata dia segera menghubungi kawan bapanya di Mekah, Haji Mustafa, untuk bertanyakan berita. Dia kata ada, dia kata duduk dalam grup dia dah, dia kata dia bawa. Lepas tu saya telefon pula yang kedua, pukul 1 macam tu. Dia kata ada lagi, dia kata kalau apa-apa dia beritahu jangan bimbang. Kalau apa-apa yang berlaku tu kita reda lah kan. Tapi minta jumpa ayah tu. Abdul Habib berangkat ke Tanah Suci pada 17 Ogos lepas dengan KT7 di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Al-Star. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah menzahirkan rasa duka cita terhadap tragedi kren tumbang di Makkah. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan Istana Negara hari ini, Seri Paduka Baginda berdua turut mengucapkan takziah kepada semua jemaah haji yang terbabit dalam insiden berkenaan, khususnya jemaah haji dari Malaysia. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memberi jaminan kerajaan akan memberikan bantuan secepat mungkin kepada jemaah haji Malaysia yang mengalami kecederaan. Beliau juga melahirkan rasa simpati atas kejadian tersebut. Melalui laman Facebook dan Twitter, Datuk Seri Najib juga mengarahkan tabung haji memberi bantuan segera kepada jemaah Malaysia yang cedera. Pada masa sama, beliau mengharapkan agar waris serta ahli keluarga terlibat bertenang serta mendapatkan maklumat yang sahih daripada tabung haji dan tidak mendengar sebarang spekulasi yang belum dapat disahkan kebenarannya. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi telah menubuhkan suruhanjaya siasatan bagi mencari punca insiden kren tumbang di Masjidil Haram. Gubernur Wilayah Mekah Putra Khalid Al-Faisal ketika menegaskan perkara itu juga mahu keputusan siasatan dikemukakan segera. أحب أن أنقل تعازي سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وجميع المسؤولين في هذه الدولة لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم. هذا الحادث مؤلم جدا. حسب ما فهمت الآن أنه عدد الوفيات الضحايا أكثر من 80 وعدد المصابين أكثر من 300. هذا عدد كبير جدا. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسكن الضحايا فسيح جناته وأن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم إن شاء الله. ونرجو الشفاء العاجل كذلك للمصابين. Insiden kren tumbang itu dilaporkan berlaku ketika hujan dan ribut pasir di kawasan Masjidil Haram yang sedang giat menjalani kerja-kerja pembesaran. Sementara itu, Kementerian Luar dalam satu kenyataan media menyampaikan ucap takziah kepada anggota keluarga semua mangsa nahas itu. Pihak kementerian turut bekerjasama dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah dan Lembaga Tabung Haji untuk menghulurkan segala bantuan yang diperlukan. Sementara itu, anak kepada pasangan jemaah haji Mak Deris Muhammad Noor dan Faridah Mat Yaakob yang cedera dalam kejadian itu mendoakan agar kedua ibu bapanya cepat sembuh untuk menunaikan fardu haji. Ahmad Kiwamuddin Mak Deris yang ditemui di rumahnya di Bacok, Kelantan berkata beliau menerima telefon daripada sahabatnya dari Mekah pada 2 pagi tadi berhubung keadaan ibu bapanya. Menurut Ahmad Kiwamuddin, walaupun terkejut, beliau reda dengan apa yang berlaku kerana pasti ada hikmah di sebaliknya. Saya buka WhatsApp,
suruh tengok gambar yang di atas tu betul ataupun tak ayah mak saya. Jadi saya terkejut. Saya buka, tengok betul lah mak saya. Jadi saya sedih. Tengok keadaan mak dan ayah saya belum orang darah. Dalam padi itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang mengunjungi Ahmad Kiwamuddin memberi jaminan kerajaan akan memastikan rawatan terbaik untuk mangsa insiden kren tumbang di Masjidil Haram itu. Kita memang mengambil segala langkah yang teliti dan patut untuk memastikan kesejahteraan para jemaah kita yang ada di sana, terutamanya mangsa-mangsa kemalangan kren